السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Muliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, seluruh jemaah kuasa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung perbincangan daripada kitab Muniyatul Musalli, surat yang ke-20. Kata Syekh, maka wukuf itu, yakni berdiri itu rupa tazallul, dan takbir itu rupa taslim, dan thana dan tilawah itu rupa tabazzul. Kita membincangkan tentang muwasafat ataupun ciri-ciri perkara-perkara yang berada, apa yang dilakukan di dalam solat itu yang perlu dihadirkan di sebalik sesuatu rukun atau sesuatu pelaksanaan tersebut. Maknanya dia kata maka wukuf tu maknanya berdiri. Kita berdiri tegak tu, kata Syekh, yakni berdiri itu merupakan tazallul. Tazallul maknanya menghina diri. Dan takbir itu merupakan taslim. Taslim yakni menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita berdiri dengan tujuan yang solid, yang kukuh, yang mutlak. Tujuan berdiri itu untuk kita menyatakan betapa hinanya diri kita di hadapan Allah. Sebab itu kita berdiri ini banyak keadaan. Banyak keadaan kita berdiri. Kita nak beli tiket kapal terbang, kita tak belilah kan, beli online je. Tiket apa? Maknanya beli makanan ke, tak kisahlah. Yang penting berdiri. Banyak keadaan kita berdiri. Tetapi berdiri untuk salat, dia ada sesuatu di sebalik itu, iaitu menghadirkan tazallul, penghinaan diri di hadapan Allah. Tak saja-saja kita berdiri, ada sebab. Meletakkan diri yang tadi ni kita berurusan dengan banyak hal keduniaan, dengan apa sahaja yang kita cari di atas muka bumi ini. Tetapi seketika Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita berdiri, kita cari kiblat. Maknanya kita bersuci, maknanya kita bergerak mencari Allah Ta'ala. Jadi kita berdiri itu menghadirkan tazallul, penghinaan diri kita di hadapan Allah, menghilangkan, melenyapkan segala urusan dunia tadi. Itu wukuf, iaitu berdiri. Baik. Dan takbir itu rupa taslim. Allahu Akbar. Kita menghadirkan atau mengungkapkan kalimah Allahu Akbar dengan mengisyaratkan tangan ketika mengungkapkan kalimah takbir itu, menggambarkan kita menyerahkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Mungkin secara tabiatnya, kalau orang menyerah diri pun, kalau kena tangkap, dia angkat tangan. Dia tak angkat kaki. Angkat kaki jatuh, angkat tangan, surrender kan. Demikian kita solat, kita angkat tangan. Tapi bukan angkat tangan tu rukun. Itu dia punya
simbol ataupun lambang penyerahan diri kita, angkat tangan Allah. Dan ada panduan tata cara, kaedah yang betul, yang bila kita buat dengan cara yang elok itu ada pahala padanya. Sebab itu kita sebut Allahu Akbar, orang lain sebut Allahu Akbar, orang angkat tangan, kita angkat tangan, tak sama di kalangan kita. Ada yang angkat tangan dengan cara yang betul, terbaik, ikut sunnah Nabi. Ada yang tak kisah, yang penting angkat. Taklah batal solatnya, tetapi tidak menepati kriteria yang dituntut. Sebab itu dia ada tata cara yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga jika kita tahu dan dapat buat dengan betul, ada ganjaran pada setiap perbuatan tersebut. Baik. Kemudian dia kata, dan sana dan tilawah itu merupakan tabazzul. Sana, apa maksud sana? Puji-pujian. Puji-pujian itu dan tilawah, bacaan-bacaan dalam solat itu merupakan tabazzul, iaitu kita tabazzul ni macam bersungguh-sungguh kita memuja-muji Allah. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu sebenarnya ungkapan yang amat luar biasa, tuan-tuan. Ungkapan yang amat tinggi nilainya. At-tahiyyat, segala puji-pujian. Tahiyyat menggunakan lafaz jamak. Tahiyyat. Tayyibat, yang baik-baik. At-tahiyyatut tayyibatu lillah dalam riwayat lain. Ada beberapa riwayat cara kita baca tahiyat ni. Tapi kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semuanya warid daripada sunnah. Tapi ada beberapa riwayat. Saya baca at-tahiyyatu lillah, ada juga. Ada at-tahiyyatut tayyibatu lillah. Kesimpulannya, itu adalah ungkapan puji-pujian yang amat besar buat Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatul mubarakat, yang berkat puji-pujian itu. At-tayyibat, yang baik-baik. Masya Allah. Kemudian kita puji sama lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, mengungkapkan salam, doa kesejahteraan buat kekasih kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebab itu ketika kita membaca doa ataupun zikir ataupun ungkapan-ungkapan di dalam solat ini, amatlah rugi kalau kita tak tahu apa kita baca. Amatlah sayang kalau kita tak hayati apa kita baca. Rugi, tuan-tuan. Jadi kita kena melangkah ke satu level, usaha untuk faham, usaha untuk hayati, insya-Allah. Baik, kemudian dan rukuk itu merupakan takhaddu'. Takhaddu' ni lebih kurang tazallul juga, iaitu merendah diri juga. Di segi perincian kalimah tu adalah beza. Tazallul menghina diri, takhaddu' merendah diri, kan? Ada beza sikit, tapi lebih kurang. Iaitu bila rukuk kita menunjukkan, sebab itu tak boleh rukuk selain daripada Allah. Mana untuk Allah, tak boleh selain daripada untuk Allah, mesti untuk Allah. Rukuk dan sujud hanya untuk Allah Ta'ala. Melainkan kita belajar, kita nak tunjuk cara rukuk itu tak apalah, tapi perbuatan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sujud itu merupakan takhasyuk, kemuncak khusyuk seorang hamba. Sebab itu kita digalakkan sujud agak lama, terutama solat sendirian. Solat seseorang sujud lama.
Tidaklah disuruh sujud lama itu pada sujud yang terakhir semata-mata. Seperti kebanyakan kita duk buat tu. Kita sujud akhir lama. Walaupun taklah berdosa, tapi dia mukhalafah sunnah. Mukhalafatus sunnah ni maknanya kita buat tu tak selari dengan sunnah. Yang sepatutnya semua sujud tu kita buat lama sikit. Ini solat sendirian, solat berjemaah, jadi imam tak perlulah sebab kita nak raikan makmum. Tapi kalau kita solat sendirian, solat ba'diyah kejap lagi, tuan-tuan sujud lama. Semua sujud lama sikit. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, baca doa. Tak kiralah doa apa-apa. Allahumma ghfirli dhunubi, Allahumma a'inni ala zikrika. Baca doa apa-apa waktu sujud. Bukan mesti sujud yang terakhir, semua sujud. Ni. Sebab waktu sujud, waktu kemuncak khusyuk kita dengan Allah Ta'ala. Sebab bagaimana kita meletakkan anggota yang tertinggi ni, yang kalau kita orang Melayu ni kepala sangat sensitif. Sampai Allah kata kerja yang paling mulia apa? Apa tuan? Kerja paling mulia. Tukang gunting rambut boleh pegang kepala agung. Kepala sultan boleh pegang. Mana ada orang boleh pegang kepala, kepala sultan, tukang gunting rambut tapi tukang gunting rambut standar lah. Tapi nak sebutnya kepala bukan calang-calang orang boleh main usik-usik. Tapi Arab dia tak berapa kisah sangat kepala. Dia pegang gitu kepala. Tapi orang Melayu ni agak sensitif kepala. Tapi nak sebutnya kepala adalah anggota yang tertinggi. Bila kita berdiri, kita duduk kepala. Tapi bila kita sujud, kita letak lebih rendah daripada punggung kita. Punggung di atas, kepala di bawah. Bayangkan. Hina. Kepala yang kita tinggi ni, Arab kata ala ra's. Ala ra'si tu kalau dia menyanjung sesuatu, dia kata ala ra's, atas kepala. Tu mulia. Kan? Tapi bila kita solat, letak bawah punggung. Punggung tinggi. Duk gitu. Sebab tu tak ada apa, kedudukan tak ada nilai. Dunia ni sementara semua. Baik. Kemudian dan julus yang ni duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat tu merupakan taraghub. Apa taraghub? Keinginan yang memuncak. Sebab itu ketika duduk antara dua sujud, kita buat apa? Kita baca doa, kita minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa dalam solat ini saya sebut memang lengkap selengkap-lengkapnya. Bukan kata tak perlu doa lepas solat, perlu, sunnah bahkan. Cuma nak bagi tahu, kalau kita duk gaduh doa lepas solat, tapi doa dalam solat kita tak jadikan keutamaan, silap. Itu maksudnya. Sepatutnya doa yang dalam solat lebih kita utamakan berbanding doa luar solat. Bukan nak kata doa luar solat tu tak ada nilai. Besar nilai dia, kan? Tapi doa dalam solat lebih utama, kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca tu, itu masya-Allah tabarakallah, jika dibaca dengan dada yang benar-benar meminta, mustajab. Kerana doa dalam solat, ya. Baik. Dan tasyahud itu merupakan tamalluk. Apa maksud tamalluk? Tamalluk ni kerinduan. Maknanya bila kita sudah tahiyat, terutama tahiyat akhir tu, kita baca tasyahud tu, kita sudah rasa kita bakal menamatkan sesi, apa nama dia, appointment kita dengan Allah Ta'ala. Yalah, kan? Solat berapa minit? Solat sunat Isyak, mana solat sunat tak lama mana kita akan memutuskan apa dia panggil, komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita akan bergerak dengan urusan dunia kita. Tamalluk.
Iaitu orang yang tinggi tamalluk ni dia apa? Lepas solat dia solat, lepas solat dia solat. Dia syok, dia rasa lazat, kemanisan. Jadi kita kena rajin solat lah. Tapi ya dunia pun nak kena bergerak juga kan. Okey. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu sekaliannya, supaya berhadap Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu dengan tarahum. Maksudnya hamba yang benar-benar mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah taala, demikian Allah menerima ibadahnya itu dan Allah melimpahkan baginya tarahum. Apa dia? Tarahum maksudnya kasih sayang. Maknanya rahmat, tarahum. Jadi bagi orang yang benar-benar mendirikan solat dengan sebaik mungkin, yakni dengan kasihannya dan lembutnya dan berhadap dan diterimanya, masya-Allah. Dan hampirkan kepadanya, maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini, yakni solat. Tak ada. Ni tuan-tuan, di Hulu Langat, di semualah hari ini banjir habis satu Malaysia ni. Masya-Allah, tabarakallah, kita tengok bantuan, sokongan, macam-macam perkara yang amat kita teruja bersama. Semangat orang kita ni bantu-membantu, satu perkara yang sangat baik. Tetapi kalau kita tengok apa yang disebut ni, membantu sesama Muslim ni benda yang terpuji, tapi itu tidak lebih terpuji daripada solat. Maknanya kalau orang tu rajin pergi hantar misi bantuan ke, tiba-tiba tak solat, kosong. Bukanlah kita nak kata yang ni, tapi Allahu'alam lah, kadang-kadang macam tu juga. Saya duduk di Langat tu, ada saya turun di Nanding tu tengok, tengah-tengah zuhur asar ni, masjid duk azan qomat ni, sebahagian sukarelawan ni buat tak tahu. Bukan semua, sebahagian. Ya, kita baik sangka lah musafir kot, jamaah kan. Tapi kalau memang ada di kalangan orang yang bagus ni membantu, tapi tidak pula diendahkan urusan dia dengan Allah Ta'ala, tak ada nilai. Ini perlu kita beringat bersama. Sebab apa yang disebut oleh Syekh tadi ni, tidak ada pekerjaan yang terlebih besar daripada solat tadi. Sebab itu orang yang memang kuat dia punya jiwa dengan solat ni, memang azan tu kira tak peduli, tinggal immediately, tinggal segala urusan. Dia tak peduli meeting 2 juta 3 juta pada solat. Ini orang yang luar biasa lah. Tapi nak sebutnya, setidak-tidaknya janganlah sampai kita meninggalkan solat. Wal'iyadzubillah. Dan sabda Nabi SAW, bermula solat itu nur, dan lagi sabdanya, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam solatnya. Yang ini bukanlah muka Allah tu, tapi pandangan Allah Ta'ala itu kepada hamba yang solat. Begitu Allah Ta'ala memberikan limpahan taufik dan hidayah, mudah-mudahan. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Jadi selagi batu kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita benar-benar mengarahkan diri kita kepada Allah Ta'ala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Masya Allah. Ini proses pelaksanaan ibadah yang perlu kita lihat diri kita sendiri. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Dan kerana inilah adalah salat sangat banyak faedahnya lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri daripada ahlil qulub, iaitu orang yang benar-benar
kecintaan yang begitu tinggi kepada Allah Ta'ala. Pada kepapaan tu dia sangat, dia rasa dia miskin. Miskin apa? Miskin pahala. Kan? Tak tahulah kita semua ni tuan-tuan, hakikatnya kita semua ni apa? Miskin. Kita tuan rasa tak miskin. Tak miskin Ustaz. Merc ada sebiji, Mini Cooper sebiji, Defire sebiji, Alphard sebiji, tak miskin kan? Betul lah tu kan, kaya lah tu, alhamdulillah. Tapi miskin pahala tuan-tuan kita. Miskin. Sebab itu kita sebut apa? Nahnul fuqara wa antumul aghniya. Kami ni fakir ya Allah, Engkau maha kaya, kami miskin tuan-tuan. Banyak manalah amalan kita. Berapa? 1 juta, 2 juta kita infak. Setanding tak dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar? Takkan setanding. Jadi macam mana kita nak kata amalan kita banyak? Kan? Miskin. Miskin tuan-tuan. Kita miskin. Saya tak tahulah tuan-tuan tengok ke tidak. Saya ketika bahas baru ni kan, dan tengok yang ABUs yang ada share dekat apa? Meletup kan. Sikit lah saya tengok tu kan. Yang itu saya tengok sikit lah. Tapi ada satu lagi rupanya dia ada conversation dia dengan, saya tak tahu ustaz apa, tapi latest kot, saya tak tahu bila, tapi agak baru video yang dia sebut kita ni tak faham bahasa Tuhan. Dia punya ungkapan tu deep tuan, saya dengar. Maknanya Allah Ta'ala ni bila uji, turunkan musibah, turunkan bala ni, kita tak tahu betul-betul apa yang Allah Ta'ala nak. Memang betul pun Allah nak ingatkan kita, Allah nak suruh kita baiki, betul lah tu. Tapi yang lebih mendalam daripada itu, sebahagian kita tak mampu untuk merungkai apa yang Allah Ta'ala hendak. Itu maksudnya. Itu dia kata kita ni tak faham bahasa Tuhan. Yalah kan, orang sebut kalau terbala, yalah bala lah kan. Tapi tuan-tuan, kalau bala ni kita tengok fikir untuk orang maksiat, betul tak? Orang buat benda mungkar. Tapi bukanlah nak kata langat ke mana-mana ke kan, tapi nak bandinglah kalau langat tu dengan tempat lain tuan-tuan. Langat tak ada pub, tak ada disco. Mahat tahfiz banyak. Mahat tahfiz berpuluh kan. Tapi tempat yang ada pusat hiburan ada banjir. Nak sebut je kalau, sebab tu dia kata kita ni tak faham bahasa Tuhan yang begitu halus. Bukanlah Allah Ta'ala tu nak turunkan azab tu, nak kena tunggu tempat tu ada kemungkaran. Hatta Kaabah yang mulia tu pun pernah banjir juga kan, Masjidil Haram kan. Bukan syarat. Jadi banyaklah sudut kita fikir di atas ujian Allah Ta'ala tu. Tapi saya teruja lah bila Abang Abius tu dia cakap dengan bahasa yang begitu, Masya Allah. Sebab dia menangis dia. Kita ni tak faham bahasa tu. Saya tengok, Masya Allah. Maknanya kehalusan hati dia menghayati ujian Allah Ta'ala kan. Dia kata apa? Rumah orang masuk lumpur, rumah saya masuk dalam lumpur. Kan? Betul lah tu kan. Rumah dia hilang kan. 90% lagi nak siap. Saya ingat mahal juga dia buat rumah tu, sebab dia buat kayu yang cantik kan. Tapi Masya Allah, sesuatu yang, yalah, kadang kebaikan ni tak perlu tunggu ustaz ke tok guru, siapa pun boleh memberikan kebaikan. Kita ambil yang mana baik ni, kita ambil, kita jadikan pedoman hidup. Hatta daripada orang yang mungkin, yalah kan, akhir zaman ni macam-macam kan. Tapi kalau benda tu baik, kita ambil untuk kita muhasabah. Baik. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan salat. Jadi orang yang hatinya betul-betul, apa dia panggil tadi, papa, miskin dengan pahala tu, maksud dia rasa dia miskin, dia memerlukan Allah Ta'ala. Bila dia salat, mulia hidup dia. Maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya.
terlucut sedikit demi sedikit hubungan dengan keduniaan. Kan? Yang disukanya dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihnya. Maqam, naik maqam sikit demi sikit. Kerana hati, kecintaan dan kerinduan itu lebih membuak-buak kepada Allah Ta'ala. Kan? Dia tak sama kita ni. Kita ni dengan dunia ni, kan? Kuat kita punya keinginan. Kita solat juga, kan? Buat ibadah juga. Tapi bila dengan urusan dunia ni, kalah kita. Banyak benda yang kita tenggelam. Walaupun tak salah, bukan mesti salah pun kita suka kepada dunia ni, tak salah. Cuma apa yang nak dibawa oleh syekh kita ni, iaitu bagaimana kita nak menenggelamkan keinginan kita yang berlebihan pada urusan dunia dan menjadikan cinta kepada Allah Ta'ala itu menguasai diri kita dengan salat. Di sana banyak orang bagi kaedah macam-macam cara untuk dekatkan diri kepada Allah. Walaupun sebahagiannya taklah salah, tetapi kita terlupa jalan, langkah, trek yang amat jelas untuk kita mengukuhkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan solat. Orang cerita, kita kena macam ni, macam-macam lah, ma'rifat lah, apalah, kan. Walaupun taklah semua salah, kan. Tapi solat tak jadi perkara yang begitu ditekankan. Kata Syekh Daud Fatani, solat melenyapkan diri kita, ataupun dia sebut apa tadi? Apa istilah dia sebut tadi? Menghilangkan, hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukanya. Kan kalau orang cerita bab tasawuf, bab ma'rifat, ni lebih jelas. Yang Allah Ta'ala benar-benar nak kita pautkan diri kita dengan ibadah solat. Bukan hanya solat 5 waktu tu, solat. Solat ba'diyah, solat witir, sepertiga malam bangun, kan? Hilanglah daripada hatinya, daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hanyalah Allah Ta'ala yang memenuhi jiwanya. Dan kerana inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Apa maksudnya? Suruh olehmu akan ahli kamu, yakni keluarga kamu, dengan mendirikan salat dan sabar ia atasnya. Itu poin dia. Apa dia? Suruh ataupun salat ni senang, taklah susah sangat solat ni. Banding dengan orang tak solat, senanglah kita solat, alhamdulillah. Tetapi apa dia? Nak dapat betul-betul kesempurnaan. Sebab tu dia Allah kata wastabir 'alaiha. Wastabir, bersabar betul-betul buat. Elok-elok, cantik-cantik, sempurna. Yang ni tak mudah. Tak semudah yang disangkakan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Senang. Tapi nak buat macam Nabi buat, macam para sahabat buat, yang ini memerlukan wastabir 'alaiha. Kena sabar, kena teliti, kena hati-hati, kan? Dan Allah kata apa? La nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki, kami tak minta, tapi nahnu narzuquk, kami bagi rezeki. Maknanya dengan solat tu yang dibuat dengan sebaik mungkin, Allah buka jalan kehidupan. Itu maksudnya.
Bukanlah maksud kalau kita solat tak payah kerja, tak payah berusaha. Jangan salah faham pula. Tapi bila kita solat, Allah buka jalan kehidupan kita dengan mudah. Dengan solat yang sempurna, solat yang terbaik. Kan? Tiada kami pinta akan kamu rezeki, kami tiada. Dia punya ni tak berhenti tu kita kena pilih. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Maknanya bila kita ibadah tu, Allah Ta'ala ni tak ada efek apa pun. Allah Ta'ala tak minta pun. Maksudnya Allah Ta'ala tak berhajat kepada ibadah kita. Dia suruh, tapi kalau kita tak buat, tak efek apa pun pada zatnya. Dia suruh, memang dia suruh, tapi bukan macam kita suruh. Kita kalau suruh orang, kita memang perlu benda tu. Allah suruh kita, Allah tak perlu pun kita buat. Kalau kita tak buat, maha suci kedudukan dia. Tapi kalau kita buat, nahnu narzuquk, kita dapat kelapangan dalam hidup. Itu maksudnya. Kan? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Baik. Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin, dan dengan dia tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sehingga muwafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya. Maknanya apa? Orang yang betul-betul solat dengan cara yang terbaik, dengan khusyuk yang semaksimum yang dia cuba buat itu, iaitu menghadirkan sejuk mata hati, ainul basirah, tenang. Saya cerita kat tuan-tuan yang baru ni, saya pergi tolong makcik-makcik kat Lui tu, dekat Batu 18 Langat tu. Dia tak kenal saya pakai mask, saya pun tak kenalkan diri pun, hantar bantuan sikit. Ni orang yang saya rasa Masya Allah, orang tua. Saya ingat suami isteri 70 lebih ada. Rumah dia atas, rumah kampung ada naik tangga tu, atas tu. Air masa banjir tu, dia duduk atas tak. Dia sempat lagi buka silik ke macam mana, saya tak tahulah. Tapi maknanya air naik ke tingkat atas rumah tu. Allahu Akbar. Tapi itu saya faham lah kan. Tapi bila saya tanya macam mana makcik, dia kata apa? Tuan, dia kata yang ini semua dia punya. Tak apalah, dia nak buat apa pun tak apa. Oh tuan-tuan, orang tu saya tengok tak ada, tenang. Saya tengok dia cerita, ya Allah, ni dia punya, terpulang lah, dia nak buat apa. Sentuhan kata, kita ni tu kata, nama ustaz pun kan, tapi kita bukanlah sesiapa, kita pun banyak kelemahan. Kita dengar orang cakap macam tu, kita pun merenung kan. Masya Allah, meredai ujian daripada Allah Ta'ala. Orang yang saya fikir antara jiwa yang dapat macam tu sebab solat yang baik, mudah-mudahan. Sebab tak semua orang dapat rasa macam tu. Walaupun mungkin mulut boleh cakap, ni ujian Allah, tapi hati kan. So benda-benda begini kadang-kadang memerlukan tarbiyah yang kuat melalui solat yang sempurna. Kemudian dia kata, berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalah-salahan ia, sebab bersalah-salahan dengan martabat, kelakuan dan maqam mereka itu. Maknanya bertentangan dengan, maknanya kalau kita buat tak sempurna tu, jadi tak cantik lah kehidupan kita. Dengan sekira-kira ma'rifatnya. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, umpama salat 5 waktu itu seumpama sungai yang deras, yang pada pintu seorang kamu lagi banyak airnya memandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali, maka apa yang tinggal atasnya. Jadi orang yang 5 waktu salat,
fardu dengan baik, dengan sempurna, berjemaah pula, Masya Allah, tabarakallah, bersihlah dirinya itu. Ini yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada keratnya, yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa melainkan semuanya diampun akan dia, melainkan dosa-dosa yang besar, maka berkehendak ia kepada taubat nasuha. Itu kena dosa besar dan dosa melibatkan orang. Yang itu dimensi dia lebih serius. Adapun dosa kecil, dosa yang kita ialah macam-macam, tersalah pandang, tersalah cakap, apa semua ni, jadi mudah-mudahan akan sentiasa terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan solat yang kita lakukan dengan sesempurna mungkin. Dan riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 salat ini difardu Allah akan segala hamba, maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga, dan barang siapa meninggalkan dia dengan meringankan dia dengan haknya, tiada ada baginya pada Allah Ta'ala itu janjinya. Jelas, siapa yang buat dengan cara yang terbaik, janji Allah syurga mudah-mudahan. Sebab itu kita semua doa diri kita dan seluruh zuriat keturunan kita, orang-orang yang mendirikan solat. Tak boleh kan, kalau tak solat ni berat. Saya sedih tengok kita pun solat taklah elok mana, tapi bila kalau tak solat langsung rasa macam gelap, gelap dunia ni. Jadi sebab tu saya ingatkan diri saya dan kita semua, jadikan solat ni isu besar dalam kehidupan kita. Jangan kita rasa solat ni isu tempelan. Jadikan solat ni isu besar yang kita boleh cakap selalu. Kalau kita bos kita, tak kira lah di mana pun, kita selalu bercakap tentang solat pada keluarga, kawan-kawan, supaya biarlah kerana memang di akhir zaman ni benda-benda yang macam ni sebahagiannya orang agak remeh. Betul tuan, kita datang solat masjid, surau, kita rasa semua orang ada sekitar kita ni solat. Tapi kita pergi bergaul dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana, tak ada orang yang sangat berminat dengan solat ni. Tak ramai. Bolehlah solat Jumaat ramai, lepas tu asar tak solat dah. Jadi ini benda yang amat-amat menyedihkan. Jadi barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dia, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janjinya. Jika dikehendak dikasihankan dia. Jadi kalau Allah kesian dekat dia tu, maka jika dikehendaki disiksa dia. Jadi kalau Allah Ta'ala nak ampun, boleh tak? Boleh. Bukanlah mustahil Allah nak ampun. Cuma kerana itu adalah kewajipan yang memang tak ada pilihan. Kewajipan ni ada sebagiannya yang maksudnya ada ringan sikit kan. Kalau puasa ke kan, kalau haji ke kan, kita dah sebut dulu. Tapi solat ni tak ada langsung excuse. Banjir kot mana pun kan, duduk atas pokok kan, sehari semalam, daripada pukul 3 pagi contohlah kan, air tinggi, sampai pukul 4 petang, 12 jam di atas pokok. Macam mana nak sembahyang? Kena solat. Contohlah, nak turun tak boleh, air tinggi, duduk atas pokok, kena solat? Ya, kena solat. Solat dengan kadar yang selayaknya. Tak boleh wuduk, tayamum, tak kisah.
Gunalah apa ruang. Habis tak boleh, istilahnya pun solat hormat waktu. Keadaan selesai nanti solat balik, kan? Ini kena solat. Tak ada keguguran, tak ada, mesti dilakukan dengan sebaik mungkin, untuk kadar yang mampulah. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia salat dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahannya. Antara fadilat salat iaitu disebut bahawa setiap dosa-dosa kita itu diletakkan di atas kepala. Ketika kita sujud itu berguguranlah dosa-dosa. Nak menggambarkan betapa banyaknya faedah-faedah salat untuk membersihkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan ini sebagai mukadimah lagi di awal. Nanti insya-Allah pertemuan akan datang kita akan mula masuk kepada perbincangan syarat sah solat. Sudah masuk perbahasan hukum hakam fiqh dia, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan sedikit ulang kaji ini untuk kita sama-sama terus mengukuhkan, menguatkan lagi kualiti ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kerana kita sangat takut banyaknya ibadah kita ini tetapi tidak ada pandangan di sisi Allah Ta'ala. Itu satu kebimbangan. Sebab itu kita doa, taqabbal minna salatana. Kita minta, lepas solat kita minta, ya Allah terimalah ibadah kami, ya Allah. Sebab kita tahu ibadah kita banyak kecacatan, banyak kekurangan. Jadi setakat ini dulu, insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perbincangan hukum hakam fiqhnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.